اللهم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. اللهم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. اللهم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ويا حي يا قيوم. يا أكرم الأكرمين ويا حي يا قيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan untuk bertemu pada pagi Jumaat ini. Dan ingatan saya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk kita memperbanyak selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Hanya 110 ayat untuk menjadi bacaan ratib mingguan kita. Semoga kita mendapat cahaya antara dua Jumaat, insya-Allah. Jadi tajuk kita permohonan. Saya mohon kepada pihak kerajaan untuk saya menghantar suara saya ini yang tidak seberapa ini kepada pimpinan-pimpinan sahabat-sahabat kita menjadi pemimpin negara, agar alert isu ini yang sangat besar, yang kalau sekarang ni kerajaan sibuk membasmikan COVID. Alhamdulillah kita dah hampir kepada penghujungnya. Tapi satu lagi virus yang sedang merebak di samping virus COVID-19, lebih teruk daripada wabak COVID-19, SARS dan sebagainya, iaitulah wabak yang berlaku dalam masyarakat kita yang kita tak sedar ataupun kita buat-buat tak sedar. Desak pihak berkuasa untuk melaksanakan sesuatu kepada mereka ini, ada sebab kita suruh buat macam tu. Taklah sekalian, saya dah nyatakan pada 2 hari yang lepas tentang bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang diberi memerintah, mereka mendirikan semayang, mereka mengeluarkan zakat, mereka menyuruh orang melakukan kebaikan dan mereka mencegah kemungkaran. Minta maaf tuan-tuan sekalian, ada kata ustaz ni cakap, kenapa tak cakap ikut saluran yang betul, pergi jumpa sekian-sekian. Tuan-tuan sekalian, mungkin tuan-tuan tak tahu, bila mana pada zaman Pakatan Harapan dahulu, antara ustaz yang suka menegur sampai tahap saya meminta Menteri Agama waktu tu, Datuk Mujahid Yusof Rawat, untuk letak jawatan sebab tidak perform di atas jawatan dia itu. Cuma saya tak ada lah sampai tahap macam tu nak menyatakan kepada kerajaan Pakatan Nasional. Bukan sebab saya menyokong PAS, saya menyokong Pakatan Nasional sekarang, tidak. Tapi saya nak nyatakan kepada tuan-tuan agar perform atas jawatan kita dan lihat maslahat kepentingan sekarang. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang nak kita bandingkan antara Pakatan Harapan dengan Pakatan Nasional? Itu bukan isu politik semata-mata. Isu saya nak sebut pada hari ini, isu kita mendapat jawatan dan bagaimana kita nak melaksanakan jawatan, perlu kita tegaskan. Bila mana dalam media sosial sekarang ni, baru ni Sajat dengan gaya bikininya, keluar pula pasangan dia Safi'i Ilyas, bukan Safi'i Salih. Safi'i Salih ni main bola sepak. Safi'i Ilyas dia menghabiskan wang jutaan ringgit untuk mengubah tubuh dia, dan dia kata hanya tinggal 30% saja tubuh asli dia, 70% dia jadi tubuh wanita, dan dipublish di khalayak, sehingga dia mengatakan kalau siapa nak buat, ikut kemampuan dan buatlah untuk jadi cantik. Sedangkan kita sedar tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan mengubah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dan dipublish kepada orang ramai, dan orang ramai melihat perkara ni, dan seolah-olahnya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala perkara ni biasa je, tak ada satu pun yang melanggar undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala sekalian, nak sebut kepada kita bahawa keadaan pelaksanaan yang sangat tegas oleh pihak kerajaan. Ada kata ustaz, apa tak buat report polis?
Tuan-tuan sekalian, benda ni berlangsung lama. Sejak zaman Barisan Nasional, zaman Pakatan Harapan, zaman Pakatan Nasional. Sampai sekarang perkara ni sedang berlaku dan jenuh kita buat report polis. Ingat tak zaman saya pernah report polis tentang seorang yang datang ke Malaysia, namanya Sinon Loresca daripada Filipina. Kita pernah buat juga laporan polis di atas Chris dan Sintok. Pelbagai laporan polis yang kita buat, apa yang terjadi? Tak ada apa. Tak ada apa. Maknanya, selagi mana tak diubah undang-undang yang ada sekarang ni, tuan-tuan Allah SWT digubal undang-undang yang lebih hebat untuk memberi tekanan kepada mereka. Pengajaran. Kalau sekarang tak bagi pengajaran, bayangkan anak cucu kita satu masa nanti macam mana. Kalau puak-puak ni bermahara jalila, diberi kedudukan yang besar. Kalau zaman Pakatan Harapan, siap jumpa dengan menteri, wakil dia, siap nak beri tandah pula khas dan sebagainya. Maka hadirin mata Allah SWT sekalian, kita kena sedar, zaman kita sekarang, pimpinan-pimpinan yang kita tahu semuanya bersemangat belaka ni, bersemangat waktu pembangkang dan kena bersemangat waktu menjadi kerajaan. Semangat pada waktu pembangkang, semangat juga pada waktu kerajaan untuk mengubah. Walaupun gaya rentak perjalanan tak sama, tapi Masya Allah tabarakallah, kita mempunyai kedudukan yang besar. Itu sebab Nabi kata, man ra'a minkum munkaran. Siapa-siapa yang melihat satu kemungkaran. Lihat sini bukan sekadar dia nampak, dia tahu laporan. Ra'a ay alima, dia tahu. Munkaran, satu kemungkaran. Falyughayyirhu biyadih. Dia kena cegah pakai tangan. Zaman kita pembangkang, kita tak ada kuasa, sultan, kuah tu tidak ada. Tapi sekarang kita ada kekuatan. Gunakan tangan yang diberi oleh Allah SWT itu untuk mencegah kemungkaran yang sedang berlaku sekarang. Terutama di media sosial. Dengan bigonya, Masya Allah, dengan orang-orang muda bertelanjang, tidak berpakaian, anak-anak wanita tidak berpakaian, wan isteri kepada seorang tidak berpakaian, mendedahkan aurat, melahirkan pendapatan melalui bigo. Kita tahu ke tak tahu yang ni? Bagaimana dengan Instagramnya? Bagaimana dengan Facebooknya? Bagaimana dengan Twitternya? Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan sekalian. Itu di media sosial. Belum lagi kita tengok pada arena yang benarnya, banyak yang seperti mana yang berlaku di hadapan kita 2-3 hari ini. Hadirin mati Allah SWT, mereka berani. Kalau Sajjad pernah pergi umrah dalam keadaan berpakaian seperti mana seorang wanita, dan kita tak ada tindakan kepada mereka, dan mereka balik, tukar pula pakaian, tak pakai apa. Dulu pakai purdah, hilang purdah, pakai bikini bottom sahaja. Saya nak sebut kepada tuan-tuan macam Allah, pimpinan, minta maaf, ada orang marah pada saya. Saya tahu ada orang marah. Nak. Dia kata, Ustaz tegur molek, Ustaz. Nak. Saya tegur molek dah ni. Saya tegur molek-molek dah. Saya kata tolong ambil tindakan tegas kepada mereka, jangan biarkan mereka naik tocang. Seolah dia kata sama je Pakatan Harapan dengan Pakatan Nasional, sama je. Kena ada perbezaan tindakan yang perlu kita buat. Saya tidak ada kepentingan langsung tuan-tuan. Tidaklah menaikkan perniagaan saya, tidaklah menatijahkan saya dapat projek besar. Tidak. Maksud saya adalah untuk menyedarkan pimpinan kita agar mendesak perkara ni. Kita dah ada sultan kekuatan. Tolong ambil tindakan. Tu je. Selagi mana kita tak ambil tindakan kepada mereka, seolah-olah kita ni cerai sangatlah tuan-tuan. Cerai. Tanya orang Perak, apa dia cerai? Tak. Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Cegah guna tangan. Kita dah ada kekuasaan. Apa lagi kita tunggu? Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tak mampu dengan lidah. Sekarang hamba guna lidah. Sebab hamba tidak ada kekuasaan. Hamba tidak ada kekuatan. Tapi kita berharap orang yang kita sokong ini memberi natijah yang positif dalam mencegah kemungkaran. Tapi kalau sama juga, dah agak cetong lah. Kalau sama juga, memang dah agak cetong. Ada kata Ustaz, sabarlah, step by step. Nak nyopah ke orang, marah. Step by step macam mana lagi? Benda ni bukan berlaku hari ni. Benda ni berlaku lama dah. Pernah dipanggil Sajjad ke Jakim. Apa Jakim dedahkan kepada masyarakat? Ada tak Jakim dedahkan kepada masyarakat status Sajjad tu siapa? Tak ada. Apa yang kita buat tuan-tuan Allah SWT dengan jawatan yang ada? Apa nak tanya? Dengan grade mujusa ke, grade berapa yang kamu ada? Apa yang kamu buat dengan jawatan tersebut? Tindakan apa yang kamu buat? Selain tak bukan tuan-tuan Allah SWT, senyap gitu je. Jadi yang mengkambing hitamkan, yang mendapat nama ustaz-ustaz yang menegur ni. Oh, ni ganak ni, ni ganah ni jangan jepuk ni garang sangat ni. Yang dapat kita. Orang lain relax, bersenyum di hadapan
belakang tontang. Tapi di depan tak ada. Berani kat belakang, depan tak berani, dia orang cetong tuan-tuan sekalian. Mu kena berani kat depan, kena berani kat belakang. Jangan di depan orang kamu senyum, di belakang orang kamu bising. Macam ting kosong. Tapi di hadapan orang kamu penakut, senyum disebabkan jawatan yang kamu ada. Minta maaf saya sebut sahabat-sahabat sekalian. Gerang tu amat sangat dah. Gerang yang amat sangat. Bukan gerang sikit-sikit. Kalau kita kata sibuk dengan COVID-19, biarlah KKM yang sibuk dengan COVID-19. Kamu pegang portfolio kamu kena perform. Iaitu apa dia? Mencegah kemungkaran yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Apa yang kita boleh buat dengan jabatan-jabatan agama setiap negeri? Apa yang kita boleh buat? Dan Allah akan persoalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala setiap apa yang kita lakukan. Ingat hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jangan sampai Allah persoalkan kita. Kamu ada kekuasaan sultan, kenapa kamu tak ubah dengan kekuasaan kamu? Kita tidak ada kekuasaan. Hamba sekadar boleh bercakap dengan lisan, menegur. Maka tolong dengarlah yang ditegur dan jangan marah pula. Kalau zaman kita pembangkang, kita menegur kerajaan sakit hati dan sakit telinga mendengar teguran kita. Teguran pada waktu itu untuk menjatuhkan kerajaan, kemungkinan. Tapi teguran kami pada hari ini menegur, bukan nak menjatuhkan kerajaan, tapi menegur untuk menegur kerajaan agar kena sedar. Kalaulah zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat berani menegur. Takkan pada kita zaman memerintah kita tak berani menegur tentang Allah. Menegur bukan bermakna benci. Tegur bukan bermakna benci. Tapi tegur untuk melihat kemaslahatan lebih besar di hadapan kita satu masa nanti. Jangan biarkan benda ni tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita menjadi kerajaan, tiba-tiba kita guna hadis yang saya sebut tadi, fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau tak mampu, guna hati. Guna hati ni, zalika adhaful iman, itulah lemah iman. Kita ada kekuatan yang kuat untuk kita mencegah puak-puak ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang anak cucu tuan-tuan. Saya ada 5 orang anak. Satu masa nanti kita ada cucu. Bagaimana kehidupan cucu, cicit, anak-anak kita jika sekarang kita tak basmi mereka? Tak basmi, hancurkan sehancur-hancurnya mereka ini. Ambillah kalau tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ada sosma, kalau ada pusat-pusat yang boleh menyekat mereka ini, ambil mereka ni dan ubah kehidupan mereka. Jangan bentuk mereka jadi wanita lagi. Ambil tindakan yang kita nak, ambil tindakan. Jangan bebaskan mereka sebebas-bebasnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hebat, rasa hebat sebab ramainya followers. Bayangkan seorang lelaki menjual produk wanita, followersnya cukup ramai. Menjual emas, kita risau, tu perniagaan mereka. Cuma yang kita isukan tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, betapa kitanya lemahnya untuk tidak mengambil tindakan kepada mereka. Minta maaf lah tuan-tuan sekalian. Kalau orang kata ustaz, tolonglah cakap molek-molek sikit. Kita dah sebut dah. Kalau zaman kita jadi pembangkang, beginilah gayanya. Zaman tuan-tuan jadi kerajaan, orang kata jadilah macamlah kerajaan bercakap. Tidak. Saya mengatakan bahawa perkara ni perlu saya ketengahkan kepada masyarakat. Jangan biarkan kami saja di depan. Akhirnya kami yang kena tombak tersebut. Sedangkan kat belakang kita senang lenang, tidak melaksanakan apa sahaja di atas kehendak rakyat ini. Inilah kehendak rakyat, majoriti rakyat. Nak melihat kerajaan kita perform terbaik dari sudut COVID-19, terbaik juga dari sudut ekonomi, terbaik juga dalam mencegah kemungkaran yang sedang berlaku sekarang tuan-tuan. Tolonglah sampaikan perkara ni kepada pimpinan-pimpinan, sahabat-sahabat. Saya minta maaf sangatlah kalau rasa marah, sebab ada yang terasa dengan saya, ada yang mula menjauhkan diri daripada saya. Minta maaf tuan sekalian. Kalau kamu ada sifat macam tu, sebijilah panggil kamu macam Pakatan Harapan sebelum ni. Kena terima teguran daripada orang. Kena terima teguran daripada seseorang agar kamu sedar bahawa dunia ini ada betul, ada salahnya. Yang betul kita ikut, yang salah kita tegur untuk menyebabkan kita selamat di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sayangkan jawatan sampai kita lupakan tanggungjawab kita sebagai seorang pemimpin. Sampaikan kepada mereka insya-Allah. Mohon maaf terkasar bahasa sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Wallahu a'lam bissawab.